Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat sejahtera maju, Terengganu maju berkat sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah kerana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan dan nikmat kesihatan yang merupakan anugerah yang tidak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat kesihatan dan nikmat peluang yang diberikan oleh Allah taala itu, Allah taala bekalkan kepada kita juga dua perkara yang lebih berharga, iaitu iman dan Islam, yang membezakan kita daripada manusia yang tidak beriman, yang membezakan kita daripada makhluk-makhluk selain daripada manusia. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi yang berbahagia ini, yang penuh keberkatan ini, insya-Allah kita sama-sama insya-Allah melihat dan merenung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dipilih untuk kita merenung betapa besarnya nikmat dan hikmah kehidupan di atas muka dunia ini. Pada pagi ini kita berada di mana? Di persisiran Sungai Kuala Terengganu, yang menjadi suatu jalan penghubung pada satu waktu masa yang dahulu. Dan sehingga kini alhamdulillah, negeri kita, negara kita, tempat tinggal kita Malaysia ini, Terengganu khususnya, masih lagi diberikan nikmat oleh Allah dengan air yang masih lagi tidak putus-putus, alhamdulillah. Dan ia merupakan suatu keperluan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah taala sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu merenung, mengira, membilang, menghitung akan nikmat-nikmat Allah, sudah tentu kamu tidak mampu untuk menghitung dan menilai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk kepada hadis qudsi yang insya-Allah kita sebut sebentar nanti, saya ingin menarik perhatian semua saudara-saudara sekalian kepada motif dan tujuan kejadian manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Allah telah mencipta kita dengan di antara ayat-ayat yang sentiasa disebut oleh para ulama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah ayat daripada surah Al-Baqarah yang mula diperincikan oleh Allah Subhanahu wa taala perbualan ataupun perbincangan antara Allah dan para malaikat. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bahawa Allah taala akan mencipta manusia yang akan dijadikan khalifah di atas muka dunia ini. Lalu Allah ditanya oleh para malaikat, apakah kamu ya Allah akan mencipta orang yang merosakkan dunia, orang yang akan menumpahkan darah di atas muka dunia ini? Sedangkan pada malaikat itu, mereka berpendapat bahawa mereka adalah orang yang lebih baik kerana mereka lebih banyak ingat kepada Allah dan lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala menjawab bahawa Allah taala dia lebih tahu daripada apa yang kamu tidak ketahui. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat kepada ayat ini, kita boleh melihat suatu perkataan yang sangat besar, iaitu khalifah. Khalifah dalam erti kata dan maksud mengurus
dan menyusun kerja-kerja di atas muka dunia ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tugas kita adalah tugas yang sangat besar. Tugas yang bukan sahaja makan dan minum. Kalau tugas kita makan dan minum sahaja, mungkin kita tidak ada beza dengan binatang-binatang yang berkaki 4 ataupun berkaki 2. Kerana mereka bangun pagi makan, bangun pagi minum, dan seterusnya. Itulah tujuan mereka hidup, mencari makanan dan minuman sahaja. Berbeza dengan kita manusia, kita perlu makan dan minum, tetapi kita perlu melaksanakan apa yang diperintahkan. Segala apa yang diperintahkan dan segala apa yang dilarang wajib kita tinggalkan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dibincangkan pada hari ini ialah An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma ant wattabi' sunnata sayyi'ah wattabi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Wa qala hadisun hasan. Diceritakan kepada kita an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma anta wattabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sekira-kira memberikan erti dan makna kepada kita daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan juga Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dan iringkanlah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan yang baik itu akan memadamkan perkara-perkara yang kamu buat, perkara-perkara yang jahat. Dan berperangailah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak dan perangai yang baik. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu perkara yang baik bagi kamu. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa ketahuilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya takut hanya kepada Allah. Dan ialah paksi kepada kehebatan manusia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita menjadi hamba Allah, bila mana kita menjadi manusia yang ingat kepada Allah, sudah tentu kita akan takut untuk melakukan maksiat, melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita yakin bahawa setiap apa yang kita lakukan diketahui dan diperhati dan dilihat oleh Allah. Sudah tentu bila mana kita tahu orang datang, kita melakukan sesuatu yang tidak baik, bila mana kita ketahui bahawa ianya dilihat dan diperhatikan, maka sudah tentu kita paling kurang tidak melakukan perkara yang tidak baik itu. Sudah tentu daripada hadis ini memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kita bahawa kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan ialah kehidupan dan bertujuan takut dan gerun hanya kepada Allah, untuk kita tidak melakukan perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, apa yang kita lihat daripada hadis ini yang menyatakan bahawa takutlah kamu di mana sahaja kamu berada. Sehingga hari ini kita melihat bagaimana manusia mencuba dan berusaha merekod dan merakam segala perbuatan manusia. Kita lihat dengan suasana dan teknologi yang agak canggih sekarang ini, kita melihat bagaimana usaha-usaha kerajaan, usaha-usaha pihak-pihak yang berwajib meletakkan CCTV, kamera di merata-rata laku yang dilakukan oleh
orang ramai. Tetapi dengan hadis yang kita sebut ini, ittaqillah haitsuma kunt, haitsuma ant, takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ia cukup kepada kita untuk memahami bahawa tidak perlu lagi kepada CCTV, tidak perlu lagi kepada kamera-kamera, hidden kamera dan sebagainya, kerana manusia sudah takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Oleh kerana itu, jika mana kita nak melakukan keburukan, walaupun di mana tempat kita berada, berseorangan, di hadapan orang ramai, berkumpulan dan seumpamanya, kita tidak mampu untuk melakukannya kerana kita yakin bahawa Allah bersama-sama dengan kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki melalui hadis kursi yang kita bacakan tadi, wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, dan berbaiklah kamu, berbuat baiklah kamu dengan manusia, bermuamalahlah kamu dengan manusia dengan muamalah yang baik, supaya kamu memperolehi kebaikan. Sebab itu di dalam bahasa Arab di antaranya tawazam fa'ala itu makna kata berbalah. Kamu buat baik, orang buat baik kepada kamu. Untuk mendapatkan kebaikan, kamu mesti berbuat kebaikan terlebih dahulu. Jadi oleh kerana itu, takutlah kita kepada Allah dan berbuat baiklah sesama manusia untuk kita hidup dalam masyarakat yang aman damai dan untuk kita memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Insya-Allah dengan perbuatan ini, takut kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia akan melahirkan masyarakat yang baik, masyarakat yang unggul dan menjadi contoh ke seluruh alam insya-Allah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, jom menonton hadis kursi pengubat jiwa. Wadiman landok sama landok turun ke bantalan dek nandung membeli beras kalau ngendak sesama ngendak wadiman landok.